Tuan Speaker, soalan saya soalan 8. Assalamualaikum, salam sejahtera Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih kepada sahabat saya Bentong di atas soalan yang berkaitan dengan perkara berkaitan dengan pembalakan dan pelumbungan haram yang dikatakan oleh Yang Berhormat Bentong. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, kerja-kerja pemantauan, perlesenan dan penguatkuasaan bagi aktiviti pembalakan sebenarnya terletak di bawah kawalan pihak berkuasa negeri ataupun kerajaan negeri, khususnya melalui Jabatan Perhutanan Negeri atau JPN, itu untuk pembalakan. Manakala bagi tujuan pelumbungan, aktiviti pelesenan dan pengeluaran tanaman mineral adalah juga di bawah bidang kuasa pihak berkuasa negeri, iaitu melalui Pejabat Tanah dan Galian Negeri atau PTG di setiap negeri. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli walau bagaimanapun memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa negeri melalui agensi-agensinya termasuklah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM, Pusat Geospatial Negara PGN dan juga Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG. Ini adalah kerjasama untuk memantau dan juga membenteras aktiviti pembalakan dan pelumbungan haram di negeri-negeri. Untuk makluman Yang Berhormat, berdasarkan rekod yang ada kepada Jabatan Mineral dan Geosains, iaitu rekod yang diambil daripada negeri, pelumbungan haram yang melibatkan yang terlibat di hutan simpan kekal dan juga di kawasan bukan hutan simpan kekal daripada tahun 2017 sehingga 2021 mempunyai 62 kes. Dalam tempoh 4 tahun, 62 kes saja. Manakala untuk pembalakan haram, rekod di Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia menunjukkan sebanyak 1,298 kes seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Semenanjung sahaja hanya 201 kes saja. Yang lebihnya di Sabah dan Sarawak. Jadi untuk itu, bagi tujuan pemantauan, kementerian melalui jabatan-jabatan tadi, kalau pelumbungan haram berdasarkan kepada Akta Pembangunan Mineral tahun 1994, manakala untuk pembalakan haram menurut Akta Perhutanan Negara 1984 dan juga ada enactment mineral negeri-negeri. Untuk makluman Yang Berhormat juga, sebagaimana disebut berhubung dengan pemakaian sistem pemantauan GIS atau Geographical Information System, saya ingin menjelaskan bahawa bagi pemantauan aktiviti pembalakan, sistem yang digunakan disebut sebagai FMRS, Forest Monitoring Using Remote Sensing, yang digunakan untuk membantu ronda dan menguatkuasa benteras kesalahan hutan, dan juga ianya menggunakan teknologi GIS bagaimana disebut oleh Yang Berhormat yang boleh mengesan. Namun demikian Yang Berhormat, walaupun sistem GIS ini digunakan, ianya bukanlah merupakan langkah yang utama untuk membenteras pembalakan dan pelumbungan haram. Sebaliknya GIS ini hanya membantu memberikan data-data dan juga maklumat kedudukan wujudnya pelumbungan dan juga pembalakan haram ini, kerana selain daripada GIS ini ada banyak lagi faktor-faktor yang ataupun langkah yang diambil. Walau bagaimanapun GIS ini ada juga tidak berkesan. Sebagai contohnya, kalau kawasan pembalakan dan pelumbungan haram itu terletak jauh terpencil di dalam kawasan hutan, ianya tidak boleh dikesan juga. Kawasan hutan berkanopi tebal juga suka untuk dikesan dalam imej satelit. Saya ada banyak gambar-gambar yang tidak boleh dikesan perkara itu. Begitu juga sistem FMRS ini digunakan untuk tujuan pemantauan, semakan secara jarak jauh, invisible enforcement, yang bukanlah sistem yang menghalang tetapi hanya membantu saja. Jadi untuk itu sekali lagi saya menyatakan bahawa GIS ini membantu tetapi tidak sepenuhnya dapat memberikan kesan yang besar
dalam hal pencegahan pembalakan dan juga pelumbangan haram ini. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Pak Menteri dengan jawapan yang begitu teliti. Saya nak beritahu pada tahun yang lalu MP Perak telah mentedahkan bahawa 3,000 hektar hutan simpan di Perak telah diteroka secara haram. Dan baru-baru ini Jabatan Perhutanan Negeri Pahang telah menimpus 10 kolam lompong, kolam lompongan haram di hutan simpan Uru Cerai, Lipis. Saya rasa kalau GIS ini tidak berkesan, I think in this modern time we have very efficient technology, GIS technology. Saya tak faham kenapa even in the war, people are using it. How come we cannot use this tool to kawal hutan kita? I'm surprised to hear that our technology are not to that advanced. Saya pun ingin minta Menteri, bolehkah maklumat GIS ini dimuat naik ke domain awam supaya ia boleh diakses dan dikongsikan bersama orang awam. Dengan cara ini, orang awam terutamanya NGO dan kumpulan komuniti setempat dapat bantu pihak berkuasa memantau hutan kita dengan lebih efisien. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Saya sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa bukanlah saya kata GIS ini tidak memberi advantage atau manfaat terus, tetapi tidak sepenuhnya. Saya telah dibekalkan berbagai contoh-contoh imej satelit yang dikemukakan. Ini sebenarnya dilanggan oleh Jabatan Perhutanan yang mana mereka menubuhkan suatu war room ataupun bahagian penguatkuasa hutan ada war room yang mana setiap masa imej satelit ini diberikan kepada jabatan, di mana berdasarkan kepada imej ini ada yang tidak dapat dikesan, tetapi saya tidak menafikan ada yang dapat dikesan. Saya nak bagi contoh, satu contoh yang baru saja berlaku di negeri Kedah, Yang Berhormat Kubang Pasu bangun. Di negeri Kedah berdasarkan kepada bantuan GIS ini juga dan juga FMRS, Kerajaan Negeri Kedah melalui Jabatan Perhutanan telah mengesan suatu lombong haram NRREE, Non-Radioactive Rare Earth Element, telah dibuat. Ini dibuat dan ditunjukkan di sini bagaimana imej yang jelas. Saya katakan tadi tidak sepenuhnya. Ada yang berjaya. Ini daripada imej satelit. Yang mana dengan imej ini, Jabatan Perhutanan apabila terima aduan awam, telah pergi ke tempat itu dan telah menahan warga asing yang telah beroperasi beberapa lama tetapi tidak dapat dikesan, akhirnya telah dapat dikesan. Yang dikatakan kalau sekiranya dibiarkan, ianya mungkin akan melibatkan kecurian berbilion ringgit bahan NRREE ini. Jadi dengan kata lain, bukan saya nak kata tak berjaya, tetapi ada yang tidak berkesan sepenuhnya. Ada imej-imej yang tidak dapat dikesan. Mungkin dilitupi dengan pokok-pokok yang tebal, kanopi tebal dan sebagainya, tidak dapat. Yang berlaku di SIG ini juga pun, ianya telah dibuat satu keadaan camouflage. Kemah-kemah yang digunakan ini tidak ada beza dengan hutan. Ada gambar-gambar diberikan. Saya boleh tunjuk Yang Berhormat kalau nak. Ini aspek camouflage. Tapi sebaliknya kabin-kabin dibina dengan warna hijau dan sebagainya tidak dapat dikesan di sini. Jadi GIS membantu tetapi tidak sepenuhnya Yang Berhormat. Itu statement saya. Terima kasih. Yang Berhormat Pokosna. Baik, terima kasih. Kalau kerai. Mohon enggak, Kalau kerai yang terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan pasal disebut tentang nadir bumi di Kedah di SIG itu. Walaupun dia suatu ada dua isu lah bagi saya. Iaitu satu ialah sumber kekayaan yang sangat berharga. Yang keduanya ialah walaupun disebut non radioaktif, tetapi sejauh mana boleh diberikan jaminan bahawa dia tidak mempunyai kesan radioaktif terhadap masyarakat yang ada di sekitar itu.
Dan ini yang penting untuk dilihat oleh pihak kerajaan, khususnya oleh pihak Kementerian yang berhormat. Sebab memang semua akan mengakui bahawa tak ada kesan radioaktif, sebab untuk nak mententeramkan keadaan masyarakat perlu diberikan satu jaminan, dan jaminan itu bukan sekadar jaminan biasa tapi perlu melalui satu kajian yang tepat untuk memastikan bahawa masyarakat di situ selamat. Saya bimbang kalau dia ada kesan radioaktif dan dia membabitkan kepada pengaliran air dan sebagainya, itu akan memberikan kesan yang sangat buruk kepada kehidupan kita. Datuk Ketua, terima kasih. Sahabat saya pokok senar. Memang pokok senar ni takut radioaktif. Semua takut. Tapi yang saya sebutkan tadi, istilah digunakan NRREE. Non-radioactive rare earth element. Nadi bumi yang tidak radioaktif. Ini mineral ini sudah disahkan oleh pakar-pakar geologi mengatakan bahawa ianya tidak mempunyai unsur radioaktif. Sebab itulah dipanggil NRREE. Dan untuk makluman yang berhormat, kementerian saya telah pun mengadakan satu kajian yang masih lagi berjalan sekarang ini yang menetapkan SOP ataupun Standard Operating Procedure yang dijalankan di negeri Perak di satu tempat di Lenggong bernama Kenering yang diberikan masa sehingga akhir bulan Oktober ini supaya SOP ini jika terbukti boleh berkesan untuk penggunaan pelombongan NRREE ini akan digunakan di seluruh negara. Jadi ini dimulakan pilot projectnya di negeri Perak. Jadi Yang Berhormat jangan bimbang, kalau ada di pokok senar pun boleh diusahakan kerana tidak ada kesan kepada manusia. Ini telah disahkan terlebih dahululah. Jika tidak, kerajaan pun tidak akan membenarkan pelombongan mineral yang seumpama ini, Yang Berhormat. Terima kasih. Tuan Speaker, satu lagi soalan. Terima kasih. Minta Terima isu kasih. risik ni. Nak minta Terima kasih Datuk soalan Yang tambah Ketua. satu. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang panjang lebar terhadap isu yang dibangkitkan ini. Soalan saya ialah berkaitan dengan isu syndicate curi nadi bumi ataupun rare earth element RE ini yang berlaku di hutan simpan Bukit Enggang di Sik. Jadi apakah tindakan pihak kementerian terhadap isu ini kerana melibatkan kerugian yang begitu besar terhadap hasil kerajaan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya Kuala Kerai. Kebetulan saya pun dah tersebut dulu mengenai NRREE ini nak menunjukkan betapa berkesannya GIS ini walaupun saya kata tidak sepenuhnya tapi ada yang berkesannya. Laporan awal tangkapan seorang warga asing, warga Cina yang telah ditangkap di kompartmen 12 Hutan Simpan Bukit Enggang Sik pada 28 September telah menemui pelbagai mineral NRREE yang telah dicuri yang bernilai jutaan ringgit tapi belum ada jumlah nilai yang sebenarnya lagi. Ini adalah suatu tindakan yang diambil oleh Jabatan Perhutanan Negeri Kedah hasil daripada maklumat orang ramai. Saya terima ni aduan awam melalui aplikasi WhatsApp dan ekoran daripada itu tangkapan warga asing ini dan juga penyitaan peralatan pelombongan bahan mineral NRREE ini yang mana ianya telah dikesan, ini penting, dikesan melalui sistem FMRS Plus iaitu Forest Monitoring Using Remote Sensing Plus di Warum JPSM. Semakan dibuat oleh JPN Kedah mendapati bahawa terdapat pembukaan kawasan. Walaupun kawasan itu terletak di remote area tetapi ianya dapat dikesan dan ekoran daripada itulah ianya dapat dibuat tindakan undang-undang dan juga tangkapan serta sitaan. Ini satu contoh di mana jabatan yang berkaitan ini amat serius. Balik pada persoalan bentuk tadi, amat serius kerajaan dalam usaha membenteras pembalakan haram dan juga pelombongan haram ini. Jadi inilah tindakan dan hasil yang telah dibuat oleh pihak kerajaan dan juga agensi-agensi yang terlibat. Terima kasih. Tuan Speaker, satu lagi soalan melibatkan isu sadistik ini sudah dijawab cukup, oleh Menteri. Mohon Boleh minta satu maaf lagi Yang soalan. Berhormat. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Nombor 9 tak boleh ke Speaker? Dan usul-usul DR 12 2022 Rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja Pindaan 2022 bacaan kali yang kedua.
Tuan Yang di-Pertua, saya mohon